اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وافتح علينا سبحان من الأجر في الدار وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعينك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وآل الطاهرين سبل النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat dan rahmah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama mengorbankan segala-galanya demi Allah, Rasul dan perjuangan. InsyaAllah malam ni kita cuba mengisi masa lapang kita di antara Maghrib dan Isya dengan menyambung pengajian kita kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Tuan Guru yang amat mulia Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Moga-moga kita dapat manfaat daripada ilmu beliau. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah sihat. Bapa pengantin sihat? Sihat. Dia sunat bagi bapa pengantin. Itu pengantin baru, bukan bapa pengantin. Pengantin baru dibolehkan untuk tinggalkan solat jemaah seminggu. Tapi bapa pengantin tak boleh lah. Kena bapa pengantin jadi pengantin baru juga. La ilaha illallah. Jadi kita berhenti hari itu dekat fardu solat. Kita dah baca dah sikit, kita ulanglah sikit. Kama qala sayyidina muallim rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Furudus salat. Fardu solat. Muka surat berapa tu? 14. Fardu solat. Makna fardu tu kat sini tu rukun-rukun solat, kewajipan solat.
Tak ada benda ni tak sah solat kita. Jadi seperti mana kita tahu, kita ulang balik daripada mula. Itu dah baca sedikit saja. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat kita dah bahaskan sedikit. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita mengkosakkan mengkosak tu bahasa Arab juga, melintaskan di dalam hati itu. Orang Melayu panggil niat juga. Sebut kita berniat kat hati. Padahal nak bagi takrif niat, nak bagi makna pengertian niat, iaitu qasdu syai'in. Qasad, jadi kalau sebut qasad tak nampak sangat tu. Kita terjemahkan juga qasad tu dengan perkataan niat. Berniat di dalam hati kita. Yang mana niat kita muqtarinat, kena berserta dengan perbuatan. Maknanya niat hak dalam hati ni dengan perbuatan kena sejalan dan seiringan. Senada kena. Dia tak boleh dulu, salah satu tak boleh dulu, lepas tu baru follow yang salah satunya. Niat dulu dalam hati kita, lepas tu baru buat. Indana Syafi'i, di sisi kita mazhab Syafi'i, itu tak panggil niat, itu dipanggil apa? Azam. Ataupun buat dulu baru niat, Allahu Akbar. Baru dalam hati kita usolli fardhu maghribi. Hak tu tak panggil niat, hak tu dipanggil tak dengar? Amal. Apa? Amal perbuatan. Ni nak kena rotan ni. Betul dah tu. Cuma kurang tepat. Itu dipanggil lalai. Buat dulu baru nak niat. Dekat dah tu, dekat dah. Walaupun kurang tepat. Okey. Wa takbiratul ihram, dan yang keduanya daripada fardu salat itu takbiratul ihram. Angkat takbir. Allah, bukan angkat takbir, takbiratul ihram. Angkat takbir hak ni. Ni angkat takbir hak ni sunat Yang kita angkat ni, yang ni sunat je. Tangan ni kita angkat ni, sunat Hak wajibnya Allahu Akbar. Hak lafaz itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tu wajib tu. Yang ni tak angkat tak apa. Maknanya macam mana ustaz? Kita solat super biasa. Imam nak rukuk dah kita dah lambat dah. Loncat daripada pintu depan ke daripada pintu belakang tu sampai sini. Tak dah angkat takbir, takut imam habis rukuk. Allahu Akbar. Tak angkat apa ni? Ni tak angkat, tangan tak angkat tu. Allahu Akbar. Sah dah ke tak? Sah. Cuma pahala kurang lah. Pahala kurang. Kalau tanya sah ke tidak, sah. Sebab angkat ni hukumnya sunat. Yang dikatakan takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh Allahu Akbar. Biar pun bunyi yang sedap tapi tak sah. Tak. Dalam kitab ni dia tak bahaskan lah. Dia bahaskan tak? Dia tak bahaskan. Syarat takbiratul ihram pula. Ma'an niat, dekat situ. Ma'a tu bersama niat-niat. Masa takbiratul ihram, maka di situlah kita nak hadirkan niat. Sebab apa? Sebab niat itu inda awalin juz'i, di awal perbuatan. Awal perbuatan solat takbiratul ihram, maka dekat situlah kena hadirkan niat. Allahu Akbar. Daripada alif Allah tu, alif lam lam ha tu, Allah, sampai akbar bara kat belakang tu, waktu itulah kita hadirkan niat.
Wa qiraatul Fatihah, dan baca Fatihah bil basmalah, dengan sebut perkataan bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah tu kena sebut kan? Kena baca Fatihah. Nabi sebut apa? La salah, tidak dinamakan solat, tak jadi solat, tak sah solat siapa yang tak baca Al-Fatihah. Jadi 4 mazhab semua cakap nak solat kena wajib baca Fatihah. Dan baca basmalah, bismillah. Basmalah tu bismillah. Takbir tu Allahu Akbar. Tasbih tu subhanallah. Tahmid tu alhamdulillah. Basmalah bismillah. Dan kena baca bismillah tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kena sebut perkataan bismillah tu. Bismillah tu kena sebut kat mulut. Tak boleh dalam hati kita. Ingat dia hati ni niat saja. Niat saja. Sebab ini rukun qauli. Benda yang diwajib diucapkan di mulut. Sebab apa basmalah wajib? Sebab bismillah tu adalah salah satu ayat daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Maka baca Fatihah itu wajib, maka bismillah itu adalah ayat daripada surah Al-Fatihah. Baca bismillah juga adalah wajib. Wa tasdidatil arba'a asyarah, dan sabdu dalam Fatihah itu ada 14. Wajib juga kita baca dengan betul. Sabdu, tasdidat tu sabdu, tasdid. Dan sabdu-sabdu ada 14. Kena jaga sabdu-sabdu dalam surah Al-Fatihah. Bismillah, millah, tu kena jaga. Dekat bismillah tu dah ada sabdu lah. Kat mana? Millah. Ra kat situ ada sabdu, dah 2 dah. Irrahmanirrahim, Ar-Rahim, dah 3 dah. Ra kat situ. Alhamdulillah, lillah, dah 4 dah. Rabbil, dah 5 dah. Rabbil alamin, Ar-Rahman. Saya tebalkan ra tu bagi nampak. Ar-Rahman, dah 6. Ar-Rahmanir-Rahim, dah 7. Maliki yaumiddin, middin, 8. Dal kat situ, middin. Iyyaka iyyaka 9. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sekali lagi 10. Iyyaka nasta'in. Yang ke-11, ihdinas sira, sad kat situ dah 11. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi kat lam tu dah 12 dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Dah 13. Walad 13. Dal 14. Dalin 14 tu kena jaga. Dia ada yang dia 14 ni kena jaga molek. Memang biasa kita rasa kita sebut betul, tapi kadang-kadang kita syok sendiri tak betul. Tempat yang biasanya kadang-kadang yang biasa saya dengar lah, orang saya tebalkan ra sikit bagi nampak. Ar-Rahman, dia Ar-Rahman. Tu dia tak bunyi ra. Dia bunyi ra tu baru dia getar. Mana? Dia bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kat bismillah tu betul lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.
Bukan Ar-Rahman ni. Ar-Rahman. Dia bukan Ar-Rahman. Salah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Kena betul lah kat situ. Panggil tu imam kita, suruh dia perdengarkan. Imam baca, kita tasmik, dengarkan bacaan Fatihah kita. Tak rugi. Betul ke tak? So imam pun dengar bacaan kita. Okey, cantik Haji punya bacaan ni. Tapi kalau imam cakap cantik tu, tanya lagi, betul ke? Betul. Berapa persen nak bagi? Kita bagi 60%. Baru dia cakap betul. 60% kat mana silapnya imam? Dekat sini, betul kan? Wa ikhrajid dad min adh-dha, dan keluarkan makhraj dad. Betul-betul jangan disebut huruf dha. Huruf dha. Sebab dalam Fatihah tak ada huruf dha. Huruf dha tak ada, huruf sa tak ada, huruf jim tak ada, huruf kha tak ada, huruf zai tak ada, huruf shin tak ada, huruf fa tak ada. Huruf dad kena sebut betul-betul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Kena huruf dad betul. Jangan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jam. Waladhdallin. Hak tu tak sah, batal solat dia. Melainkan kalau memang dia tak boleh nak sebut huruf dot betul. Orang yang keuzuran tu tak apa. Tapi orang uzur jangan jadi imam lah. Yang pelat tak boleh sebut ra ke, dia tak boleh sebut dot ke, dia tak boleh jadi imam. Ramai-ramai tak boleh. Boleh jadi imam, syarat dia kena imam sama dia. Persatuan tak boleh sebut huruf ra dengan dot. Persatuan tu dia jadi imam. Boleh? Sesama dia orang. Tapi kalau yang open macam ni, sesama, ada yang lebih pandai makhraj dia, bacaan dia, maka dia tak boleh nak jadi imam. Kalau uzur tak ada apa masalah, jangan risau. Jangan pergi hospital, pergi otor balik lidah dia, tak boleh. Reda saja dah nak buat macam mana. Kalau dah usaha belajar, dah belajar dah nak betulkan makhraj, tak betul-betul juga nak buat macam mana. Walaisa fil Fatihati dha, dan tak ada pada surah Al-Fatihah itu huruf dha. Tak ada huruf za, huruf tha tak ada, huruf jim tak ada, huruf kha, zai, shin, saf, dengan fa, shin dengan fa. Jadi Fatihah ni bukan buat main, bukan buat main. Iyalah, maksudnya selain itu yang kewajipannya dalam solat. Tapi bahkan kehidupan harian kita pun Fatihah sangat besar. Sangat besar. Ayat tu ayat yang sungguh mulia, ayat yang sungguh agung, surah Fatihah. Kalau saya, pengalaman saya yang sedikit ni, kalau saya pergi ziarah orang-orang alim, tok-tok guru ko, orang-orang soleh ko, kita minta amalan, kebanyakannya dia akan minta amalan apa? Minta bagi tok guru tu pakai amalan apa? Suruh baca lazimilah Fatihah. Lazimilah Fatihah. Jadikan Fatihah itu sebagai doa. Jadikan Fatihah itu sebagai doa. Kalau kita tengoklah orang tua, orang, kalau ulama Yaman memang Fatihah jadi doa dia. Dia doa apa? Allahumma fil, biasa kalau ulama Yaman lah kali Allahumma fil lana dzunubana wa lana lah sekali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dah. Fatihah. Amalan ni pun sebenarnya ada kat tanah Melayu kita, tapi dah kurang dah. Imam ramai tak bawa, kita pun ramai tak, saya pun kadang tak bawa. Biasa kalau dulu masa zaman mungkin 10-20 tahun lepas, kalau tu imam jadi imam dah ke mana? Dia kan? Dia ada dua version doa. Lah kali doa tu walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Auzubillah. Kita pun ramai baca auzubillah minasyaitan. Lepas tu imam sambung lagi penutup yang lah sikit. Tapi amalan doa sebegitu yang hujung selitkan Fatihah tu dah tak banyak dah berlaku kat tempat kita.
Kan? Ada setengah tempat kat Kelantan masih buat lagi. Cuma dulu kalau kat kita kat sini memang biasa tu imam buat sebegitu. Nak bagi tahu besarnya Fatihah itu. Kan? Darjat Fatihah. Yalah Fatihah ni kalau kita mengaji ulama sebut apa? Hebatnya Quran Nabi kita ni yang ada pada kita ni. Segala kitab samawat, kitab yang daripada langit, Zabur, kitab Zabur, Injil, kan? Dan ataupun yang tak ada kitab, hanya suhuf-suhuf, kan? Semua yang Allah Ta'ala turun, kan? Khulasah dia, rumusan dia berada di dalam surah, dalam Al-Quran kita 30 juzuk. Conclusion dia tu ada pada Quran kita 30 juzuk. Rumusan 30 juzuk Al-Quran itu berada pada dekat mana? Dekat mana? Tak dengar. Dalam Fatihah. Good try. Berada di dalam surah Al-Baqarah. Rumusan 30 juzuk Al-Quran duduk dekat surah Al-Baqarah. Sebab tu orang kita dengar malas baca Al-Baqarah. Panjang tu. Kan? 4 kali bangun untuk habis lagi. Rumusan surah Al-Baqarah itu berada pada test sekali lagi. Kali ni mesti betul. Rumusan Baqarah berada pada ayat surah Al-Fatihah. Biasa orang cakap nombor 3 betul. Kali ketiga betul. Surah Baqarah tu rumusan dia berada pada surah Al-Fatihah. Rumusan surah Al-Fatihah berada pada apa Razak? Betul. Betul. Berada pada Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan Bismillahirrahmanirrahim berada? Tak ada. Habis dah. Pada huruf ba. Bikana makana wa yakunu ma yakunu. Tu kena ngaji lagi lah, kan? Okey. Jadi kita perbetulkan surah Al-Fatihah kita, cari orang yang pandai, guru-guru, imam kita, kita minta pendengarkan bacaan kita. Thumma ruku', kemudian ruku'. Apa makna ruku'? Al-inhina bi ghairi inhinas. Ruku' ni membongkok, mencondongkan badan. Bukan dia inhina bi ghairi inhinas, bukan inkhinas. Inkhinas yang dilarang. Apa inkhinas? Inkhinas itu dia macam mana? Dia bongkok sedikit, dada dia kedepankan. Dia tonggik ke belakang, dia dada dia ke depan. Dia macam ni yang itu yang dilarang. Itu bukan rukuk. Itu inkhinas. Rukuk al-inhina. Inhina apa? Dia bongkok. Paling kurang bongkok tu apa kata ulama yang dikatakan bongkok? Iaitu disebut dalam ni. Semua rukuk bihaisu tanalu rahatahu rukbatih. Yang dikatakan rukuk itu sekira-kira sampai tapak tangan dia ke kepala lutut dia. Sampai dia macam ni dah kira betul dah. Tapi yang dilarang dongak. Dada dia ngadap kiblat pula. Ni bukan berdiri, bukan iktidak memang dada ngadap kiblat. Dada dia kena ngadap ke bawah. Jadi yang dilarang tonggik ke belakang, dada dia ke depan. Dia macam ini, itu tak dipanggil rukuk. Ustaz, uzur Ustaz. Kalau uzur tak ada apa masalah. Kita buasir nak buat macam mana? Tak ada masalah. Tak payah berdiri, duduk bahagian pun boleh kalau dah uzur. Uzur sangat kelip mata je. Cuma kalau boleh, memang dia tak uzur, sehat wal afiat, segar wal bugar, maka buat yang mana yang dia mampu. Rukuk itu wajibu ayyan hani, dan diwajibkan dia membongkokkan, mencondongkan bihaisu,
sekira-kiranya sampai rahatahu, tapak tangan dia, rukbatai, ke kepala lutut. Dah sempurna. Maknanya apa? Dia sebut ni paling kurang ni, paling kurang. Maknanya kalau dia malah-malah, dia macam ini je, lepas tapak tangan dia dekat kepala lutut, tak syarat genggam, tak syarat genggam, tangan dia ke belakang, sah tak? Sah. Cuma makruh, makruh. Tanya sah? Sah. Ataupun dia lepaskan sedikit, tak pegang kepala lutut dia, sah tak? Sah. Tapi makruh. Nak bagi tahu, yang sunatnya pegang kepala lutut dia tu, letak tapak tangan dekat situ. Hak tu yang sunat dia. Kan? Dah yang sempurnanya, bagi lurus betul rukuk dia tu. Itu sempurna. 100% dapat pahalanya rukuk dia. Kalau yang sampai pegang bawah kepala lutut, kalau tanya sah, sah, cuma tak tepat, tak betul. Yang sebetulnya dia tak perlu, sebab ada yang memang dia tunduk betul sungguh. Saya pernah jumpa juga, dia pegang bukan betis, bawah betis, atas sikit pada buku lali. Saya kita nak tanya tapi tak tahulah, sebab dia belagak dengan kita ke, dia tahu kita perut tak boleh sampai bawah, kan? Kita tak tahu juga. Tapi dia tak perlu sampai gitu, kan? Dia tak betul. Tapi tanya sah ke tak? Sah, cuma tak betul. Dia tak melakukan perkara batal. Wa yatma'inna, dan kena tamakninah. Apa makna tamakninah? Ya sukun bihaisu harakatan biqadar subhanallah. Diam anggota tubuh. Tamakninah ni, batang tubuh dia relax sekejap dengan kadar harakat subhanallah. Subhanallah. Subhan ni berapa second? 1 ke 2 second saja. Ustaz, tu ada alif tu, subhanallah. Tak perlu. Ni bukan bab ayat Quran, bab ngaji. Dia tak perlu berharakat subhanallah. Jadi dalam 2 second lah lebih kurang, kena diam, relax sekejap. Jadi ada yang tanya, malam tadi jemaah tanya, Ustaz, macam mana sebenarnya yang kita dapat rakaat imam tu kalau imam sedang rukuk? Tahu Haji nak tanya tadi kan? Apa kalau saya rukuk, abang tu cakap, kalau imam dah rukuk, saya pun rukuk, imam rukuk, saya rukuk je imam bangun. Adakah saya dapat juga? First kali saya tanya, abang buat salah apa kat imam sampai imam abang rukuk, imam bangun, imam tak nak bagi rakaat kat abang kan? Imam pun dah usaha lah, mudah dengan abang kot, kan? Kenapa imam tak nak tunggu abang ni, kan? Lepas tu jawapannya, kalau nak tahu dapat tak dapat rakaat tu, dan tak sempat tak kita rukuk dengan imam itu, kita dapat tamakninah dengan dia. Imam rukuk, kita rukuk, dan kita tu dapat tamakninah subhanallah dengan imam. Subhanallah, imam tu bangun, maka kita dapat rakaat. Tapi kita tak dapat tamakninah rukuk tu dengan imam. Subhana, kita pun banyak poin dengan imam, kan? Ambil daging lebih hari tu, daging imam tahu kita subhana, imam bangun, tak dapat tamakninah dengan imam, maka tak dapat rakaat tadi, kan? Bahkan tak dapat rakaat macam mana? Imam nanti bagi salam, kita tambah rakaat, berapa rakaat yang kita tinggal. Fihi wujuban, tamakninah itu wajib tamakninah. Jangan tak buat tamakninah. Hatta taskuna a'da'uhu, sehingga diam anggota tubuh dia. Thumma al-i'tidal, kemudian i'tidal. I'tidal, kembali balik seperti sebelum rukuk. Istiqamah, i'tidal tu maknanya istiqamah, diri tegak. Iaitu apa maknanya dari segi syarak? Kembali balik seperti sebelum rukuk.
Sami'allahu liman hamidah. Daripada rukuk dia bangun balik. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat mil al-ard mil al-masyitah. Okey. Waktu yang panjang. Yang tak kalau tak hafal sami'allahu liman hamidah saja boleh. Rabbana lakal hamdu. Tak hafal juga sami'allahu liman hamidah. Tak hafal juga buat hafal gerak bibir. Nak buat macam mana? Okey. Thumma al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, dan tumakninah pada i'tidal juga adalah wajib. I'tidal juga adalah wajib. Sunat. Tak sebut tak apa. Atau masa bangun Sami Allah tu kita tak sebut, nguap. Sah? Macam mana? Imam baca lama, ustaz tak habis-habis lagi. Thumma sujud marratain, dan kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Apa makna sujud? Nombor 5 alal a'dha sab'ah. Sujud, anggota sujud ada 7. Nabi sebut umirtu an asjuda. Aku dipintah untuk sujud atas sab'atul a'dha atau sab'atul a'zum. Di atas 7 anggota. Mana anggota sujud kita? Dahi. Dahi. Dahi hok depan ni. Atas dahi, yang kawasan rambut tu bukan dahi. Biarpun kawasan rambut dia tak ada rambut, hok tu bukan dahi. Dia dahi hok depan ni. Hok ni dahi. Kawasan dahi. Jadi kalau sini tampal, bendeh pasang kerja hospital, gaduh dengan bini dia, bini baling piring tak sempat nak elok, jahit kat sini, bertampal sini. Jadi dia boleh sujud kat belah sini. Tak ada apa masalah. Sebab apa? Sebab sini dipanggil dahi juga. Tapi kalau dia pakai kopiah jenis kulup, tutup gini. Tutup gini. Hak ni habis. Hak ni sujud pun tak sah. Sujud dia tak sah. Tak ada ruang langsung. Tapi dia kena bagi balance sikit untuk ruang ketika dia sujud ada dahi dia. Pakai situ boleh. Abang boleh lah ada rambut, kita tak ada rambut, tak boleh. Tak ada kopiah pun tak apa. Tanya bagi tahu tak apa tu tak dapat pahala sunat. Sunatnya pakai kopiah. Tak batal kalau tak pakai kopiah. Cuma ada yang sujud, dia sujud tidak atas dahi. Benda tu biasa berlaku juga, kan? Dia sujud dekat sini, kawasan rambut ni. Jadi dahi dia terangkat, hidung dia terangkat. Hidung cicah lantai sunat. Hidung bukan anggota sujud, dan mulut pun bukan anggota sujud. Yang sunat cicah lantai hidung, bukan mulut. Jangan dicium tak apa ni. Okey, jadi dia sujud atas ni. Jadi dahi dia terangkat, hidung dia memang terangkat. Jadi tak sah kalau dia sujud sebegitu. Benda tu berlaku. Jumaat lepas saya khutbah Jumaat, dekat surau tu, dekat masjid tu, kita tengok nak tegur. Saya pun Allah nak tegur macam mana ni, kan? Dalam hati nak tegur tu lepas solat Jumaat. Sebab saya perasan masa sebelum tu lagi, masa solat sunat, nak tegur dengan mikir dia ada orang tua daripada kita, nak tegur nak habis tu dia terus hilang, tak sempat nak tegur, kan? Tapi kita cam lah orang dia dah hajat nak tegur juga, kan? Sebab tak sah, sebab dia memang. Jadi maknanya dia pakai seluar, pakai baju Melayu, pakai seluar. Jadi kalau dia pakai seluar memang dia boleh nampak orang belakang, kan? Nampak orang belakang. Biasa kalau dah sujud sebegitu memang nampaklah orang belakang. Biasanya kalau dah nampak belakang ni kebiasaannya tak sah. Sebab kita sujud dekat sini, angkat dahi kita. Bila angkat dahi kita, mata kita terangkat dan nampak belakang. Dia kalau sujud yang betul, dahi terletak, mata kita kat bawah, mata kita pandang ke tempat sujud.
Kebiasaannya sebegitu. Okey. 7 anggota dahi, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut dan 2 perut jari-jari kaki. 2 tapak tangan, dahi, 2 tangan, 2 kepala lutut. Semua boleh tutup. Lutut wajib tutup, tapak tangan boleh tutup. Makna pakai glove kalau musim sejuk. Kalau Malaysia nanti kita turun salji, kita nak solat pakai glove boleh, tak ada masalah. Ataupun tapak kaki kita bertutup boleh. Yang wajib terbuka dahi. Dahi wajib terbuka. Ya. Tak boleh tutup dahi. Thumma sujud marratain, sujud 2 kali, wa julus baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Sujud 2 kali, antara 2 sujud tu, 2 kali sujud tu tengah-tengah tu ada duduk, dipanggil duduk di antara 2 sujud. Dengan wa yatma'innu wujuban fi kulli, kesemuanya ini wajib tamakninah, kata tuan guru kita. Makna wajib tu kena buat. Dah kalau tak ada tamakninah batal solat. Wa yaf'alu baqiyar rakaat kazalika, dan nak rakaat yang seterusnya buat macam biasa yang tadi, yang disebut tadi, baca Fatihah, diri tegak, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali. Boleh. Sujud yang macam sujud anjing. Sujud anjing macam mana tu? Tangan rapat, okey. Jadi sujud ni sah. Kalau tanya sah. Sah. Sujud sah, cuma tak betul, tak tepat. Tak angkat. Dia sujud anjing tu yang tangan dia ni dekat lantai. Dekat lantai. Bukan tangan dia dapat dekat sini Yang tengok sini bukan. Dia sujud yang solat. Dia biasa kita kalau solat ramai orang, ramai sangat orang, soft jadi ketat. Jadi memang kita akan kadang-kadang sampai, saya pernah satu ketika kat Malaysia ni tak ada. Sebenarnya ada sekali saya pernah buat. Waktu tu Ustaz Azhar Idrus baru meletup dalam 2010 kan. Dia tengah naik meletup waktu tu kat sini. Tentu pergi ceramah dia kat Bangi. Nak solat waktu tu orang tanpa ramai. Waktu tu saya ingat lagi. Nak semai je ni tak boleh ni. Kena tangan saya ni kena gini. Kena solat. Rapat sungguh. Kan? Sebab kalau buat macam ni tak boleh, memang sempit. Kita pula tak berapa kecil, tak berapa besar waktu tu. Jadi kena solat gini. Nak bagi tahu ramainya. Bila ramai, dia kadang bila dia rukuk saya tak boleh sebab kaki saya tak boleh nak sujud. Jadi bila dia rukuk, dia tak nak sujud tu, dia tangan dia rapat dekat badan dia. Jadi dia sujud angkat, tapi letak di bawah badan dia. Waktu bukan anjing punya. Yang dimasukkan kata anjing tu yang tangan dia ni. Yang ni. Maka kalau tanya sah. Cuma Nabi larang buat begitu. Larangan itu berbentuk makruh. Tapi kalau darurat terlampau sempit misalnya, tak ada apa masalah. Tapi kita soft kat sini tenang, tak ada apa-apa. Jadi buat yang sekadar mampu. Hari itu kita solat jarak. Nikmat besar juga kita dapat amalkan. Sujud dengan sempurna kita buka. Bila dah rapat balik sah, tak boleh nak buka rapat gini. Kesian member sebelah. Takut sujud atas siku kita. Kena pula kita tak pakai deodorant pergi surau. Jadi kena sujud macam biasa. Rapatkan ke anggota kita. Jadi kalau tanya batal ke tidak, tak batal. Dia yang batalnya sujud bila mana 7 anggota tadi tak kena. 7 anggota ni kebiasaannya orang kita akan letak kesemuanya kecuali perut, tapak kaki, perut jari kaki. Hak tu biasa failnya kat mana? Jari kaki dia tak lipatkan, dia hanya tegak sebegini. Tegak je. Maknanya jari kaki tu cecah kuku dia. Padahal kena lipatkan jari kaki. Mana yang boleh Ustaz, jari kecil tak sampai. Memang standard jari kecil dia tak sampai. Kalau sampai tu kena cek balik tu bangsa apa. Biasanya dah tak sampai, tak buat macam mana. Buat mana yang boleh. Dia memang tak boleh 5-5 biasanya. Cuma perut jari kaki tu dia anggota sujud. Wajib kita buat.
Jadi yang ingat, yang silatnya bila tak lipatkan langsung, itu kesilapan besar. Tegak je tak boleh. Maknanya tergantung tapak kaki dia. Ha? Oh, dia macam tu. Surah sini ke bukan? Oh, yang nampak. Tak boleh. Batal. Batal. Tak sah. Buat gitu. Dia tergantung sebelah. Jadi kena tanya balik yang kat sebelah tadi. Tanya balik sebab apa angkat sebelah, kenapa buat gitu, sakit ke? Kan? Dia nak rehat. Rehat pas solat boleh rehat. Kan? Pas solat rehat. Jadi kalau memang tak ada keuzuran, batal solat, tak sah. Yang jenis tergantung kaki, kan? Biasa tapak kaki kita lah yang biasanya orang kita akan perut jari-jari kaki, dia akan buat silap dekat situ. Tapak tangan biasa akan ni, kan? Ataupun ada kes yang pernah saya nampak, kan? Dia tengah sujud, jadi batal kat mana? Dia tengah sujud, lepas tu dia ingat tu imam dah bangun, Allahu Akbar. Dia pun bangun. Rupanya Allahu Akbar tu bukan tu imam, budak main kat belakang. Dia tengok tu imam tak bangun lagi, dia sujud balik. Batal kat situ. Faham? Dia tengah sujud, tok imam elok kat depan tengah sujud lagi, kan? Tok imam pun baca lama, dia tengah sujud. Lepas tu dia dengar Allahu Akbar, dia ingat tok imam bangun dah, dia pun Allahu Akbar. Tengok tok imam tengah sujud lagi. Dia pun malu pula, dia sujud balik. Dia sujud balik. Maka kat situ batal sebab dia sujud 2 kali. Jadi kalau situasi tu berlaku macam mana, kita bangun-bangun dengar bunyi Allahu Akbar, tengok member kita belajar kita, tengok tok imam masih lagi sujud, dah macam mana, kita stay je macam tu, jangan sujud balik. Stay. Batal lah, kan? Kita stay je. Stay, adakah kena stay macam tu? Tak, duduk terus antara 2 sujud dah. Kita dah nak buat macam mana? Jangan kali jangan buat balik. Tapi pastikanlah kamera surau tak attack kat kita. Malu nanti buat malu company, pakai pula baju syarikat. Tenang ketua korban seksyen 20. Habis. Okey. Jadi terus duduk macam tu. Cuma jangan teruskan sujud balik. Dengan apa dia? Dah nak buat macam mana? Kalau dengan sengaja pun, kalau dengan sengaja benda itu dilarang besar. Lebih daripada 2 rukun batal. Wa tasyahudu awal, dan tasyahud awal. Kenapa dipanggil duduk tasyahud awal? Sebab dalam at-tahiyatul mubarakatus tu ada asyhadu alla ilaha illallah. Ada perkataan asyhadu, maka dipanggil tasyahud. Supaya bismillah tadi ada kataan bismillah, dipanggil basmalah namanya. Okey. Dan tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal itu sunnatun, sunat. Tasyahud awal sunat, duduk tasyahud awal sunat. Rakaat kedua tu kita duduk tu sunat hukumnya. Sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Kalau tinggal, maka tak batal solat, disunatkan sujud sahwi. Kalau imam lupa daripada sujud tu, Allahu Akbar, dia bangun dah tegak. Kita kat bawah, kita kat belakang imam, subhanallah. Imam kalau dia tu dah tegak, dia dah ingat Allahu Akbar, tinggal tahiyat awal, dia turun balik, batal solat. Batal. Sebab apa? Sebab dia patah balik pergi kepada benda sunat. Jadi kita kalau imam bangun, wajib kita bangun, follow imam. Sebab imam dia tinggal benda sunat, bukan tinggal benda wajib. Okey. Kadang-kadang macam
Aha. Aha. Dia terus balik pergi situ. Jadi kita tunggu je lah. Kalau maksudnya kita tengah buat apa tu? Tengah duduk ke tengah berdiri? Kita pergi juga. Pasal sekarang masuk dekat bulan kedua, dia tak buat tasyahud awal. Okey. So masa bangun di belakang akan sebut subhanallah. Tapi mungkin imam tu anak dia terkejut. Terkejut. Dia turun bawa pergi kepada tasyahud. Oh, okey. Yang makmum dia tunggu je. Tunggu lah. Bagi tahu imam juga kalau imam tu masih lagi separuh boleh, tapi dah beri tegak tak boleh. Imam tu baru nak bangun, dah angkat dah punggung dia, tak tegak lagi, boleh. Kalau dah beri tegak yang tak boleh. Tapi kalau dia turun untuk imam dah batal. Apa dia? Kalau dia turun balik, Batal. Batal. Tak batal. Yang ikut batal. Okay. Wa tasyahudul akhir, dan tahiyat akhir, wa julus fihi, dan duduk pada tahiyat akhir, fardun, wajib hukumnya. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir wajib. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan selawat ke atas nabi ba'da tasyahud, selepas pada tasyahud, maknanya at-tahiyatu tu, patu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, patu kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qabla salam fardun. Selawat ke atas nabi tu sebelum bagi salam, hukumnya adalah fardun, wajib juga. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma baca selawat yang biasa kita Ibrahimiyah yang kita baca pun boleh, tak ada apa masalah. Yang tak boleh tak baca kan, at-tahiyatul mubarak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamu alaikum warahmatullah. Hak tu yang tak boleh. Dia wajib selawat tu. Selawat tu yang wajib. Azan dulu. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar.
Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على سيدنا محمد Okay, seterusnya wassalam minas salati fardun, dan bagi salam daripada solat itu, bagi salam yang terakhir itu adalah fardun, wajib juga. Wa aglus salam, dan paling pendek salam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tu hak wajib tu. Sunat dia assalamu alaikum warahmatullah. Warahmatullah tu sunat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tak sunat. Dia sampai warahmatullah. Yang wajib tu yang wajib assalamu alaikum. Warahmatullah tu tambahan sunat hukumnya. Assalamu alaikum. Sampai kum saja. Lepas dah kewajipan. Dan yang wajib salam pertama, salam kanan tadi. Disunatkan yang pertama tu teling kanan pandang belah kanan sunat. Tak teling, tak pandang kanan pun tak apa. Salam pertama, salam tu sunat hukum. Sunat sampai nampak pipi belah kiri. Kan? Yang belah kanan kita nampak kanan dah. Yang belah kiri nampak kiri. Lafaz assalamu alaikum paling pendek tu. Wa agalu tasyahud al-wajib, dan paling pendek tasyahud yang wajib. Ini tasyahud tahiyat, duduk tahiyat tu bacaan yang paling pendek apa dia? Yang ni Yang kita baca selalu tu panjang tu. Yang paling pendek ni At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Sampai situ. Saya pun tak hafal juga yang pendek ni, dah biasa yang hafal yang biasa. Kan? Kita yang biasa tu pun baca laju dah. Jadi kalau yang masa nak yang at-tahiyatul, kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ni at-tahiyatu lillah. Dah pendek Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salamun alayka. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, lebih kurang sama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni wa anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Wa aqallus salah wa aqallu ni paling pendek. Dan paling pendek salawat ala nabi, ke atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tu yang paling pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terbaik 100% punya selawat Ibrahimiyah, hak kita baca selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Hak ni version hak dalam kitab, kan? Ada version yang kita baca biasa selalu tu. Selawat Ibrahimiyah. Nak tukar selawat lain pun boleh, tak ada apa masalah. Yang penting bahasa Arab. Jangan baca selawat bahasa Melayu. Batal. Ya saya. Macam setengah orang Islam kan dia baca doa. Allah mengingat dan salukan doa dan sebagainya. Hukum macam mana? Hukum dia. Anda tak tahu adakah benda tu dibolehkan atau bisa menampaklah. Memang ada doanya, doa. Orang sebagainya. Belah kiri, Allahumma inna na'udzubika min adzabil Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Lupa dah saya. Kena solat balik baru ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna a'udzubika min Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Lagi benda tu dah habis solat. Boleh, tak ada masalah. Ada doanya, itu doanya. Bagi satu Ustaz dia tanya, macam kita terima jemaah setiap dia kan solat macam 4-3 rakaat. Kalau kita agak takbir tu memang betul tak mau agak takbir. Yang dekat kedua pun dia mahu takbir juga. Takbir ke takbir? Angkat takbir. Takbir. Ketiga tu macam kita kan antara dua ketiga tu mau kita takbir lah. Yang keempat pun kita takbir lagi. Angkat tangan. Angkat tangan tu. Angkat tangan tu takbir. Rakaat keempat dia bangun, dia angkat tangan. Okey, soalan dia macam mana? Kedudukannya sah solat, tak ada apa masalah. Cuma dia ada tempat yang tak disunatkan. Dia sunat angkat takbir, angkat takbir masa takbiratul ihram, Allahu akbar. Sunat dia bangun pada yang kedua, bangun pada tahiyat awal. Rakaat kedua pergi ketiga lah sunat. Rakaat ketiga keempat tak sunat. Rakaat keempat kelima haram. Kalau ada tak ada haram. Tu dia, kan? Disunatkan mengangkat takbir. Lepas tu sunat lagi angkat takbir dekat mana? Dekat iktidal. Rukuk, daripada rukuk bangun sami Allahu liman hamidah, sunat. Takbir. Okey, jelas. Daripada rukuk ke sujud sunat juga. Allah. Rukuk ke sujud sunat juga. Sekejap. Ada sunat. Saya lupa dah saya. Dalam kitab Matan Nabi Sejak sujud lupa dah saya. Rukuk ke sujud sunat juga. Nanti saya cek balik. Tak silap saya. Betul? Sujud. Tak sunat. Saya tak ingat dah. Cuma tak apalah, itu KFV dulu, nanti saya cek balik lah. Nanti saya mesej dengan Ustaz Haji Razak. Nak bagi tahu jawapan. Sunat ke tak, kena cek balik kita. Yalah gitu. Dah lama InsyaAllah boleh jawab. Seram juga ni dengan soalan ni. Pertama, dalam yang tak kerja Fatihah. Soalan Pak Boy adalah rakaat pertama kedua tu okeylah, makmum boleh membaca Fatihah benar. Okey. Sebab imam membaca surah. Masalah yang timbul ialah rakaat ketiga dan keempat. Okey. Imam bangun awal dan dia mula baca Fatihah. Dia baca Fatihah laju. Okey. Itu makmum bangun kemudian. Dan kita Fatihah kita belum habis, imam sudah rukuk. Okey. Ini membuatkan kita terpaksa membaca Fatihah dengan kadar yang laju. Okey. Jadi Fatihah kita mungkin silap. Okey. Kat mana hukum di situ kat mana Ustaz? Okey. Soalan yang pertama. Okey. Soalan yang kedua, hukum qauli. Hukum qauli. Ada kawan kita sebelah kadang-kadang membaca rukun qauli sepanjang waktu sampai bersalah, sehingga kadang-kadang kita merasa terganggu juga. Jadi hukum kat situ kat mana Ustaz? Soalan nombor 2, maksudnya setiap gerak tu dibaca kuat. Dia baca kuat sehingga mengganggu.
Itu maksud dia. Dia sepanjang waktu rukun qauli dah. Salah soalan tu. Bukan rukun qauli sepanjang waktu. Nak bagi tahu dia baca kuat lah. Baca kuat. Okey, jelas. Yang pertama, imam pedegah sangat. Imam bawa wai suku, jemaah C70, tok dan dah macam mana? Bagi tahu lah. Bagi tahu kat imam mesej patah dua, jangan laju sangat. Kan? Bukan masa solat, selepas pada tu kita mesej bagi tahu. Okey, biar imam tahu. Dan siapa kalau saya jadi imam, kita kena tahu jemaah kita macam-macam version. Okey. Jadi imam baca laju. Kalaulah situasi tu berlaku macam mana, kita buat. Jadi kita boleh imam rukuk, kita boleh bagi orang situasi sebegini. Imam baca laju, kita baca slow. Imam rukuk, kita boleh teruskan Fatihah kita. Imam iktidal, kita boleh lagi baca Fatihah kita kalau tak siap. Imam turun, boleh lagi. Imam sujud, kita rukuk. Tak siap juga Fatihah kita dah macam mana. Kita kena belajar baca Fatihah laju. Tak boleh bacaan Quran ada bacaan laju. Cuma kita kena belajar, kena biasakan. Biasakan test juga laju juga. Yalah, imam semua orang muda, kan? Okey, kita. Yang kedua, kita kena minta imam toleransi dengan makmum dia, bagi faham kat makmum dia macam mana. Okey, situasi tu berlaku, dah tak dan juga. Bila dah tak sempurna solat kita, tiba rakaat keempat imam baca laju. Imam bukan apa, dia janji dengan bini dia pukul 9 kena sampai rumah. Ustaz tak habis lagi. Ustaz habis lewat. Dah dia risau dah. Kita tengok rakaat ketiga, bangun rakaat keempat tu nampak jam. Pukul 9 suku dah ni, habis sudah. Dia pun baca laju. Jadi mana rakaat yang tak sempurna Fatihah kita, maka macam mana imam, biarpun kita takbir sama imam, macam mana keadaan dia dah tak siap Fatihah kita, ataupun kita terlupa dah baca Fatihah, maka imam bagi salam. Kat mana yang tak sempurna, kita tambah balik rakaat tadi. Contoh, imam rakaat keempat tak sempat Fatihah kita habis, ataupun rakaat keempat kita terlalai, lupa nak baca Fatihah. Biasa lupa ni bukan rakaat ketiga keempat, lupa ni rakaat pertama atau rakaat kedua. Sebab imam baca Fatihah, baca suara kuat. Tak boleh sujud sahwi. Tu rukun. Tambah satu rakaat. Sebab kita tak sempurna. Tak sempurna. Fatihah. Biasa lupa baca Fatihah ni rakaat kedua, rakaat pertama kedua, sebab imam baca kuat. Imam pula baca suara imam sudis Mekah, kita galik. Lah imam rukuk, lah tak baca Fatihah lagi aku. Relax, tak ada masalah. Teruskannya lah solat. Cuma imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jangan bagi salam dengan imam, kita tambah satu rakaat. Mana rakaat yang kita lupa baca Fatihah tadi, ataupun tak sempurna Fatihah kita tadi, tambah lagi satu rakaat. Jadi kesimpulannya pentinglah imam slow sikit. Penting imam bukan slow sangat, dengan kadar biasa. Dan penting juga jemaah juga memfasihkan bacaan Fatihah. Ada baca, kita tengok bacaan Melayu kita lah, standard Melayu kita. Imam jangan jangan luar adat daripada orang Melayu kita, kan. Biasa yang baca laju ni kadang-kadang Ustaz Yaman baca laju. Baca memang laju. Bukan wai suku dah. Dia bersambung. Jadi kita kena test bacaan laju kita. Maknanya kita jumpa ustaz, imam kita, so dia tasmik, dia dengarkan bacaan Fatihah. Kita kena belajar juga, bacaan laju kita dengan kaedah yang betul, bacaan yang betul. Jadi ingat, kita tak boleh nak sujud sahwi, sebab benda tu rukun. Tak boleh nak tutup sujud sahwi, tak boleh nak tutup perbuatan rukun yang telah rosak.
Kalau Fatihah kita silap, kita wajib perbetulkan juga time tu. Kan? Perwajibkan tu. Dah kalau terlupa, imam dah rukuk, maka kena tambah rakaat baru. Satu soalan lagi berkaitan. Yang kedua tadi, saya jawab yang kedua dulu. Kedua tadi apa tu? Boleh. Okey, boleh ha. Kalau kita menjadikan imam kurang sempurna sebut makhraj huruf dalam Fatihah. Okey. Jadi kita sebagai makmum mengikut walaupun kita tahu dia sudah silap. Makhraj bukan silap sebutan, bukan silap ayat, bukan ditarik makhraj. Jadi kita menyedari kesilapan itu dan kita kerana dia imam dan kita terus berimamkan dia. Jadi hukum dari segi solat sah itu macam mana? Teruk ke solat makhraj dia? Contoh Haji bagi yang silap biasanya Haji dengar. Lari jauh tak? Kalau lari jauh memang lari sifat huruf tu. Okey, tak apa, batal. Kita cakap imam bagi tahu pengusi contoh. Tapi kalau tak sempurna, tempat dia sebut keluar, makhraj tu tempat exit keluar. Tempat keluar tu betul, cuma tak sempurna, maka sah solat. Contohnya kita dalam ayat ada 8 huruf yang apabila dia berbaris di atas, vokal dia berbunyi kepada O, siratal ladzi. Tapi kalau bertukar siratal ladzi, hak tu bukan makhraj, tu baris. Ta, dia jadi huruf ta jadi ta. Ya, sama juga macam huruf dot, so. Kalau bertukar sifat huruf habis tak boleh. Tak sempurna makhraj, no problem lagi. Maksudnya tak mudarat, salah. Cuma tak batal. Tapi kalaulah sampai bertukar sifat huruf, maka problem. Jadi sebenarnya, jangan buat imam lah. Sebab Lalu lagi juga berlaku pada huruf do. Wal arda, jadi wal arda. Sebutan dot dan dot dia tak sempurna, kan? Berbunyi O tapi dia berbunyi A. Patutnya salah baris. Bukan. Dia baris tu tetap di atas. Atas. Dia melepaskan. Sepatutnya wal arda. Tapi dia sebut wal arda. Jadi yang itu masih lagi sah. Kalau sebegitu masih lagi sah di sisi ahli fiqh. Dia bab batal tak batal ni kena rujuk ahli fiqh, bukan rujuk ulama tajwid. Batal dia sebab hukum memang tajwid mengesahkan pembacaan dia sempurna ataupun tidak. Tapi bacaan ni adakah membatalkan solat ataupun tidak, kena rujuk ulama fiqh. Maka hak tu boleh kira lagi. Jangan sampai bertukar sifat habis langsung. Adapun salah baris, ulama sisih pendapat. Kalau salah baris pada bacaan wajib, pada bacaan wajib ulama tak sisih pendapat, batal. Salah baris pada bacaan sunat, ulama sisih pendapat, ada cakap batal, ada pada tidak. Bacaan wajib apa? Rukun qauli. Allahu Akbar tu rukun qauli, Fatihah rukun qauli. Bacaan sunat apa? Doa baca surah tu bacaan sunat, kan? Kat bacaan sunat ulama sisih pendapat. Cakap batal ada, cakap tak batal ada. Tapi walau bagaimanapun dah buat silap, kena beringat. Bacaan wajib kalau boleh jangan bagi salah langsung. Jadi sebab tu yang wajib kita perbetulkan bacaan kita adalah bacaan wajib dalam solat. Fatihah, semua rukun qauli kita, tahiyat akhir. Bacaan wajib dalam solat, rukun qauli kita perbetulkan. Bagi betul-betul cantik punya. Yang selebih pada tu sunat hukum dia. Okey, jelas. Dalam dia sebut Allahu Akbar, ada qalqalah kat situ. Qalqalah huruf kaf tak ada qalqalah, tapi tak batal hak tu. Hak tu masih lagi. Dia masih lagi sah. Sepatutnya Allahu Akbar. Ya, cantik. Sampai bertukar kepada tidak batal. Tak batal. Dia ada detak qalqalah sikit tak batal.
Dia yang batalnya dia disebutkan dalam kitab. Cuma dekat kitab ni dia tak sebutkan. Banyak juga tu. Kan? Yang Allahu Akbar, tu contoh batal. Kan? Okey. Jelas? Boleh tak? Kan? Ada tak ada lagi? Bagi hak. Saya ada soalan. Jap bagi muslimat pula. Bagi muslimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tak dengar kita. Boleh sampaikan? Saya tak jelas. Mufarakah. Kalau bacaan dia tak betul Fatihah, boleh tak kita mufarakah? Wajib mufarakah lah kalau memang tak betul. Wajib kita mufarakah. Salah kita ikut ada orang yang salah. Dah tahu memang salah, yang perkara yang membatalkan solat, kita ikut dia, maka tak betul. Maka wajib kita mufarakah. Oh, tak dapat tangkap semua tu. Zuhur atau asar? Imam baca slow. Okey. Okey. Situasi sama macam tadi. Kan? Imam dah rukuk sujud, tak kisah apa jua solat sekalipun, kita tak settle bacaan Fatihah tadi. Jadi palinglah kali kita boleh lambat 2 rukun daripada imam. Dan setengah pendapat cakap 3 rukun. Maknanya sebelum imam jatuh sujud, kita kena turun. Kita kena rukuk. Jangan sujud terus, rukuk dulu. Apa dia? Cuba clearkan. Syarat dia bagi peluang untuk clearkan. Masa rukuk kita boleh clearkan. Masa imam iktidal, clearkan. Masa imam turun tu boleh clearkan. Paling kurang sampai situ kena turun juga kita. Dah kalau waktu nak sujud, imam sujud tu kita tak clearkan, tak boleh clear, maka kita kena rukuk. Bila dah rukuk sebegitu, situasi sebegitu orang kita yang saya tengok, bila imam imam baca laju, situasi kita lambat daripada imam lah, kan? Imam dah sujud, kita baru rukuk sebegitu kita dah lewat, tak payah dah nak baca 3 kali subhanallah subhana rabbiyal azim. Terus je rukuk dengan kadar tamakninah, sami Allah, turun laju, kejar balik imam. Okey, jadi imam tu kita dah situ dah tak ada kompromi dah, wajib kita rukuk jugalah. Wajib kita rukuk. Kalau kita dapat habis, alhamdulillah. Tak dapat habis Fatihah, kena tambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi yang kita miss surah Fatihah kita. Imam bagi salam. Okey, sama, wallahu alam. Okey. Makmum was-was dengan surah Fatihah. Okey. Okey. Dia cuba ikut imam juga. Okey, was-was ni daripada syaitan. Was-was ni benda yang sangat besar lah. Kan, sangat besar. Okey, situasi dia was-was tak dapat. Jadi orang was-was ni dia nak boleh dapat Fatihah dia, so imam rukuk, dia terus dapat. Betul.
Orang was-was ni dia nak angkat imam baca Fatihah, Allah Allah Allah, dia masih wah. Dan saja imam rukuk dia terus dia dapat. Nak bagi tahu tu syaitan punya kerja, kan? Dan first kali was-was, kita perlu tahu Allah Taala Maha Rahmah, kan? Masih maha kasih dan sayang pada kita. Okey, situasi berlaku sebegitu. Nak bagi tahu, saya ada guru saya. Yalah, saya belajar fiqh dengan dia. Orang alim fiqh. Tapi 5 tahun tak solat berjemaah sebab was-was. Tok guru 5 tahun tak solat jemaah sebab was-was, kan? Jadi kalaulah berlaku sebegitu, kalaulah bagi dia afdal kalau solat seorang lah, kan? Sebab apa? Kalau dia solat berjemaah, sebab dia solat seorang dia tak ada masalah, syaitan akan kacau waktu berjemaah, kan? Kalaulah dengan dia solat berjemaah berlaku situasi gitu, dan dia solat jemaah jadi aib ke dia. Sebab besar lagi pula tu, janggut putih panjang sejengkal, kan? Lepas tu takbir tak lepas apa semua, jadi aib ke dia. Jadi lebih baik dia solat sendirian. Tapi saya kalau perasan, cuba buat dia jadi imam, boleh? Tak jadi. Sebab saya ada surau jugalah dekat sini, 15 minit daripada sini. Jemaah ni dah lama dah saya kenal. Saya ngajar surau tu pun dah lama dah. Ada satu ketika saya buat dia jadi imam, saya masbuk maghrib, kan? Dia pun masbuk juga, sebab abang ni memang dia akan standby 30 minit sebelum azan dekat pipe untuk ambil wuduk 30 minit, kan? Baju basah sampai satu tahap dia buat dryer, kan? Okey, habis bangun basah tu. Jadi dia saya sip dia buat jadi imam. Okey, tak ada apa masalah. Tak ada wah-wah. Nak bagi tahu setan punya kerja. Kan? Jadi kalau berlaku situasi sebegitu, kan? Makanya afdal kat dia apa yang saya cakap tadilah, dia buat solat sendirian lah. So gitu. Kan? Kalau dia tak boleh nak follow. Nak bagi tahu je, was-was boleh dirawat, boleh rawat. Penyakit was-was tu pergi rawatan Islam dan cuba dengan buat mandian. Dan ketahuilah rahmat dan kasih sayang Allah teramat luas. Okey. Pasal bacaan imam tadi lah. Kalau ada makmum tu dia lebih qari daripada imam. Dia tak boleh ikut. Kalau imam tu bacaan yang tidak merosakkan, wajib diikut. Cuma tak 100%. Tapi tak merosakkan solat, kena ikut. Cuma afdalnya bagi yang paling fasih bahasa dia. Quran dia tu yang paling afdal. Jelas. Kan? Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan sekadar 2 pada malam ni, kan? Hak betul ambil, hak salah bagi tahu saya lah kalau saya ada silap, kan? Kita pun bukannya pandai sangat pun. Cuma mandai tu memang sudah pasti. Pandai sangat tidak, kan? Kadang-kadang dia juga tersalah cakap. Jadi saya minta maaf lah kalau yang saya salah atau tak puas hati ke mana, boleh call saya balik, kan? Bagi tahu yang kat mana salah, kan? Kalau tak puas hati gak pergi balai saja gurau lah. Jadi itu sajalah, wallahu taala a'lam. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang soleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu, orang yang berdakwah di jalanmu. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat ya Allah dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.